Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat lagi kita bertemu di dalam video ini bagi meneruskan pengajian pendidikan Islam bagi tahun 5. Okey, baiklah murid-murid, kamu boleh buka muka surat 88 unit 4 iaitu syirik merosakkan akidah. Okey, kita akan belajar apa itu syirik, apa maksud syirik, apa itu benda-benda yang boleh membuatkan kita syirik kepada Allah. Okay, perhatikan dan teliti, tengok muka surat 88. Okay, syirik, yang pertama antaranya adalah menyembah berhala. Ini adalah perbuatan kita mensyirikkan Allah, kita menyekutukan Allah. Kita tidak menyembah Allah tetapi kita menyembah berhala. Kemudian memuja jin dan syaitan, ini juga adalah syirik. Seterusnya mempercayai bomoh yang menggunakan sihir, ini pun antara perkara-perkara yang mensyirikkan Allah. Apabila kita mempercayai bomoh membuat sesuatu dan kita tidak mempercayai bahawa Allah itu yang mengubah segalanya, itu membuatkan kita syirik. Kemudian berdoa kepada makhluk selain daripada Allah. Contoh dia berdoa kepada matahari ke, dia berdoa pada pokok ke, itu adalah membuatkan kita menjadi syirik. Okey, buka muka surat 89. Apakah maksud syirik? Pengertian syirik ialah perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu yang lain. Apa maksud menyekutukan Allah? Menyekutukan Allah ni ialah kita membuatkan Allah itu mempunyai sekutu lain. Maksud kata Allah itu bukan satu-satunya lah yang kita sembah. Maksud kata ada lain lagi, ada benda lain lagi yang kita sembah selain daripada Allah. Itulah maksudnya kita menyekutukan Allah. Contohnya dia menyembah berhala. Sepatutnya kita menyembah Allah tetapi dia pula menyembah berhala. Itulah namanya menyekutukan Allah. Sebab Allah ini adalah zat yang tiada sekutu bagi dia. Jadi kita tidak boleh menyekutukan Allah. Okey, syirik boleh berlaku sama ada dengan i'tiqad, perkataan dan perbuatan. Apa itu i'tiqad? I'tiqad ni adalah pegangan di dalam hati. Contohnya di dalam hati dia tak percaya bahawa Allah itu ada. Tapi dia percaya pada matahari itu adalah Tuhan. Itu adalah pegangan dalam hati. Walaupun dia ni orang yang pi masjid ke, dia pi surau, sembahyang, tetapi dalam hati dia tak percaya pun. Itu adalah i'tiqad, pegangan hati ya. Kemudian perkataan, contoh dia sendiri sebut dengan lidah dia, dengan mulut dia bahawa dia menyembah matahari, bahawa aku lebih menyembah matahari daripada Tuhan. Contoh dia kata, kan? Itu adalah dari segi perkataan. Dan perbuatan ni dia terus sujud kepada pokok contohnya. Itu adalah perbuatan yang menyebabkan dia syirik. Okey, apakah dalil bahawa kita ni tidak boleh syirik kepada Allah? Okey, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Surah Al-Baqarah. Apa maksudnya? Maksudnya maka janganlah kamu mengadakan sembahan-sembahan lain bagi Allah, sedangkan kamu semua mengetahui. Dalam ayat Quran ni mengatakan bahawa kita tidak boleh ada sembahan lain. Yang kita sembah hanyalah Allah. Kalau ada sembahan lain selain daripada Allah, itu tidak boleh. Fala taj'alu, jangan kamu mengadakan. Ini adalah larangan daripada Allah. Apabila Allah larang, maksudnya kalau kita buat juga itu berdosa. Okey. Hukum syirik, apakah hukumnya?
mensyirikkan Allah. Hukum mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah haram ataupun haram dan dikategorikan sebagai dosa yang paling besar. Dosa yang paling besar sekali adalah kita mensyirikkan Allah. Itulah dosa yang paling besar. Itulah hukum mensyirikkan Allah. Okey. Seterusnya kamu buka muka surat 90. Baca dan hayati. Jenis syirik. Syirik terbahagi kepada dua. Syirik jali, syirik khafi. Apa itu syirik jali? Apa itu khafi? Jali ni perkara yang jelas-jelas kita nampak dia syirik. Syirik khafi ni ialah benda yang di dalam hati dan kita dari luar kita tak nampak dia ni syirik. Tapi dari dalam hati biasanya dia syirik. Syirik jali. Pengertian syirik jali apa dia? Mempercayai atau mengaku wujudnya Tuhan lain selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala atau menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang Esa. Okey, dia mengaku sendiri. Contohnya dia mengaku sendiri dengan lidah dia, dengan mulut dia bahawa ada Tuhan lain daripada Allah, dan dia pula secara terang-terang dia menyembah selain daripada Allah. Syirik jali dikenali juga dengan syirik yang besar, syirik besar. Syirik besar syirik jali kadang-kadang kita panggil syirik besar. Okey, contoh syirik jali ni apa dia? Menyembah berhala, matahari, menyembah berhala lah, menyembah matahari, bulan atau lain-lain. Kemudian meminta doa dan pertolongan daripada kubur. Dia ni pergi dekat kubur mana-mana, dia berdoa di kubur, dia mengharapkan orang yang jasad daripada kubur tu akan mengaburkan doanya. Itu tak boleh lah tu. Itu adalah syirik. Atau orang mati atau selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey. Apa kesan syirik jali ni? Yang berlaku jika dia syirik jali ialah membatalkan akidah, berdosa besar, dijanjikan azab yang pedih. Cara untuk menjauhi syirik jali. Ini adalah cara-cara untuk kita jauhkan diri kita daripada syirik-syirik jali ini. Apa dia? Kita mendalami ilmu tentang Islam. Maksudnya kena mengaji lah. Jadi kamu ni tengah mengaji ni, okey, Alhamdulillah. Kita sama-sama mengaji. Okey. Istiqamah beribadah dan berdoa kepada Allah. Kena beristiqamah beribadah. Apa istiqamah? Istiqamah ini maksudnya kita berterusan. Berterusan beribadah. Jangan kita hari ini kita sembahyang, esok tak sembahyang. Lusa sembahyang balik. Lepas tu tak sembahyang pula seminggu. Itu tak istiqamah. Kita istiqamah macam mana? Berterusan kita beribadah dan berdoa kepada Allah. Seterusnya adalah mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, kemudian syirik khafi pula. Syirik khafi apa dia? Syirik khafi ialah tidak meletakkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mutlak dalam niat ketika beribadah atau melakukan sesuatu perkara. Syirik ini dikenali juga dengan syirik kecil. Okey, contohnya apa dia? Riak. Riak iaitu melakukan sesuatu ibadah yang bukan semata-mata kerana Allah. Itu syirik khafi. Syirik khafi ini dia buat sesuatu itu bukan kerana Allah. Maksud kata dia buat itu kerana nak orang tengok dia, ataupun dia nak pujian. Contoh, itu riak. Riak itu adalah dia buat sesuatu bukan kerana Allah tetapi kerana manusia. Itu riak. Iaitu melakukan sesuatu ibadah yang bukan semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang melakukan ibadah kerana mahukan pujian atau tempat dalam masyarakat. Dia buat sesuatu itu bukan kerana Allah tetapi nak pujian dalam masyarakat. Itu adalah syirik khafi. Sepatutnya kita buat sesuatu itu adalah semata-mata kerana Allah. Kita tolong orang ke, kita
bantu orang sini ke, orang kat sana ke, itu adalah semata-mata kerana Allah. Bila kita buat itu kerana manusia, kerana makhluk, itu adalah syirik khafi. Okey. Kesan syirik khafi, kesan dia apa dia? Kesan dia adalah menghapuskan pahala amalan. Maksud kata amalan kita itu akan dihapuskan lah. Maksudnya tak dapat pahala lah. Kemudian mendapat dosa pula. Dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Hidup tidak tenang. Kalau orang yang selalu buat ni bukan kerana Allah, hidup dia tidak akan tenang. Okay, kemudian cara menjauhi syirik khafi. Cara adalah melatih diri supaya ikhlas. Kena ikhlas lah. Bantu orang semata-mata kerana Allah. Itu adalah ikhlas. Kemudian menyembunyikan amalan kebaikan. Kita kalau kadang-kadang kita bukan semua perkara baik yang kita nak buat itu kita tunjukkan kepada orang. Ada kalanya benda-benda baik yang kita nak buat adalah kita sembunyikan supaya kita lebih ikhlas. Contoh kita membantu orang, orang tak tahu siapa yang bantu aku ni. Itu adalah supaya kita lebih ikhlas. Kemudian menghindari perasaan hebat dengan amalan yang dilakukan. Perasaan hebat maksudnya kita bangga diri dengan setiap amalan yang kita buat. Apabila kita rasa kita hebat, itu adalah syirik khafi. Kalau kita buat satu ibadah contohnya, kita rasa hebat dengan ibadah kita, itu adalah syirik khafi. Sebab itu merupakan perkara yang kita buat itu sebenarnya bukan kerana Allah, sebab kita merasa diri kita hebat. Itu syirik khafi. Jadi kita kena jaga-jagalah apa itu syirik khafi. Dan kita baca sikit bawah ni, ikhlas itu, ikhlas kunci amalan diterima. Kita nak amalan kita diterima ataupun tidak, itu adalah semata-mata kita kena ikhlas, iaitu semata-mata kerana Allah. Itu yang paling penting. Okey, saya harap murid-murid faham pelajaran kita hari ini. Okey, kita akan sambung lagi pengajian kita yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.